Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu sekali lagi dalam kupasan menarik tentang penolakan Asri Yusuf yang menafikan kisah Hind binti Utbah mengunyah hati Hamzah dalam perang Uhud. Mari kita semak kebenarannya. Perang Uhud tu kan, dalam perang Uhud tu Hindun tu makan jantung ataupun hati Hamzah tu, bapa saudara Nabi. Dia mamah. Setengah kata makan, setengah kata dia keluarkan. Tapi tak apalah cerita. Dalam Bukhari tak ada. Yang ada tu mana? Dalam Ibnu Ishaq. Sebab apa? Panjanglah cerita dia. Sebab apa dia sebut begitu? Sebab apa dia sebut Hindu makan? Kita tak tahu. Kita dah ingat betul lah macam tu. Ya, sebetulnya tak ada. Mana lebih sahih riwayat Ibnu Ishaq tu dengan riwayat Bukhari ni? Apabila letak kitab depan, hak mana lebih sahih? Orang yang belajar hadis ni dia ambil kira tu. Barangkali Asri Yusuf gemar membataskan hadis-hadis berasaskan kitab Sahih Al-Bukhari kerana kandungannya sukar ditemukan hadis-hadis tentang fadilat Ahlul Bait. Padahal kisah Ibu Muawiyah mengunyah hati Hamzah pernah disahkan oleh ulama Ahlus Sunnah dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal yang disyarah oleh Ahmad Muhammad Syakir, cetakan pertama tahun 1995, penerbit Darul Hadis Qahirah, muka surat 251, diriwayatkan, "Fanazaru fa iza Hamzatu qad bukhira batnuhu wa akhazat Hindu kabidahu falakatha." Apabila perut Hamzah terbelah, Hindun binti Utbah mengambil hati Hamzah lalu mengunyahnya. Falam tastati' an ta'kulaha. Hindun binti Utbah tidak mampu memakannya. Hanya setakat mengunyah sahaja di sini, tidak mampu ia menelan. Hadis ini bernombor 4414. Dalam nota kaki pentahqiq kitab ini, iaitu Ahmad Syakir, menulis isnaduhu sahih. Sanad-sanadnya adalah sahih. Kisah ini disahkan sahih oleh Ahmad Muhammad Syakir, iaitu ulama Universiti Al-Azhar. Kalau hadis ini ditahqiq oleh pengikut aliran Ibnu Taimiyah, barangkali mereka akan mendaifkannya atau mendustakannya. Dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, jilid ke-8, penerbit Darul Kutub Al-Almiyah Beirut, cetakan pertama tahun 1995, muka surat 346, perihal Hind bin Utbah, walidah Muawiyah, iaitu Hindun binti Utbah adalah ibu kepada Muawiyah. Pengarang menulis, akhbaruha qablil Islam masyhurah wa syahidat uhudan fa fa'alat ma fa'alat bi Hamzah. Kisah-kisah tentang Hindun binti Utbah sebelum masuk Islam sudah masyhur. Ia turut serta dalam perang Uhud dan melakukan apa yang telah dilakukan terhadap Hamzah. Justru itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengesahkan kisah tersebut dengan cara ini. Dalam kitab Mu'jam Al-Alqab wal Asma' Al-Musta'arah, karya Dr. Fuad Saleh As-Sayyid, penerbit Darul Ilm Al-Malayin, cetakan pertama tahun 1990, muka surat 17, di bawah gelaran Ibnu Akilatil Akbad, iaitu anak pemakan hati, Muawiyah bin Abi Sufyan. Justru itu, peristiwa Hind bin Utbah mengunyah hati Hamzah begitu terkenal sehingga anaknya bernama Muawiyah digelar sebagai anak pemakan hati. Di dalam kitab Al-Kamil fit Tarikh, karya Ibnu Athir, jilid ke-3, penerbit Darul Kutub Al-Almiyah Beirut, cetakan pertama tahun 1987, muka surat 279, diriwayatkan, waqad kana Muawiyatu kataba ila Ziyadin hina qutila Aliyun yatahaddaduh faqama khatiban faqala al-ajabu min ibni akilatil akbad wa kahfin nifaq. Muawiyah telah menulis surat kepada Ziyad ketika Ali terbunuh dengan mengecamnya. Maka Ziyad berdiri berkhutbah dan berkata, alangkah anehnya si anak pemakan hati dan si gua kemunafikan.
Banyak lagi catatan tentang gelaran anak pemakan hati bagi Muawiyah, cukuplah 2 rujukan dalam video ini. نمشي على النمارق والدر في المخانق والمسك في المناطق. Hindun binti Utbah mempunyai dendam luar biasa terhadap Hamzah bin Abdul Muttalib sehingga sanggup mengunyah hati Hamzah, namun tidak terhenti di situ sahaja. Ketika anaknya Muawiyah berkuasa, Muawiyah telah melakukan jenayah keji yang tiada tara bandingnya. Dalam kitab Al-Muntazam fi Tarikh Muluk wal Umam, jilid ketiga, penerbit Darul Kutub Al-Almiyah Beirut, cetakan pertama tahun 1992, muka surat 183, diriwayatkan, lamma arada Muawiyatu ayyujriya ainahu allati bi Uhudin katabu ilaihi. Apabila Muawiyah berkehendak membuat sungai yang mengalir di kawasan Uhud, ejen-ejen Muawiyah menulis kepadanya, inna la nastati'u an nujriyaha illa ala quburi syuhada. Sesungguhnya kami tidak dapat mengalirkannya melainkan di atas perkuburan para syuhada. Fakataba in bishuhum. Muawiyah menulis sebagai jawapan, bongkarlah kubur-kubur itu. Faqala fara'aituhum yuhmaluna ala a'naqir rijal ka'annahum qaumun niyamun wa asabatil mishatu tarafa rijli Hamzah fanba'athat daman. Perawi berkata, aku melihat orang berlumba-lumba memanjat atas tengkuk laki-laki seolah-olah mereka kaum yang sedang tidur. Semasa penggalian kubur, sebatang skop mengenai kaki Hamzah, lalu mengalirlah darah daripadanya. Jenayah Muawiyah ini diceritakan kembali oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Al-Fatawa, jilid ke-21, penerbit Khadimul Haramain, cetakan tahun 2004, Saudi Arabia, muka surat 61. Ibnu Taimiyah menulis, wa hadhihi al-uyun allati tusamma uyun Hamzah innama ahdathaha Muawiyah fi khilafatihi. Aliran-aliran ini yang dipanggil saliran Hamzah telah dibina oleh Muawiyah pada zaman kekhalifahannya. Wa amara an-nasa binaqli syuhada'i min mawdi'iha. Dan Muawiyah memerintahkan orang ramai memindahkan mayat para syuhada di sepanjang sungai tersebut. Fasaru yanbishunahum wa hum ritabun lam yuntinu hatta asabat al-mishatu rijla ahadihim fanba'athat daman. Lalu orang ramai menggali kubur yang jenazah-jenazah masih segar, tidak berbau, sehingga tatkala pembongkaran, skop terkena kaki salah seorang syuhada dan darah mengalir daripadanya. Kita dah ingat betul lah macam tu. Ya, sebetulnya tak ada. Mana lebih sahih riwayat Ibnu Ishaq tu dengan riwayat Bukhari ni? Apabila letak kitab depan, hak mana lebih sahih? Orang yang belajar hadis ni dia ambil kira tu. Kitab sama-sama kitab, tapi mana lebih tinggi? Asri Yusuf cuba menurunkan taraf kisah ini dengan analogi bahawa ia tidak terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Namun analogi ini tidak masuk akal sedikit pun. Ketahuilah, kedudukan Hamzah bin Abdul Muttalib adalah bapa saudara kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Imam Al-Bukhari mempunyai gejala nasibi yang amat sukar menyebut fadilat keluarga Nabi dan bermurah hati mengambil hadis dari musuh-musuh Ahlul Bait. Dalam kitab Al-Mudawi Li'ilal Al-Jami' As-Saghir, karangan Ahmad bin Muhammad Al-Hasani, seorang ulama hadis berasal dari Maghribi yang lahir pada tahun 1901, penerbit Darul Kutub Al-Almiyah, jilid pertama, cetakan pertama tahun 1996, muka surat 343. Pengarang menulis, wa kam kharrajal Bukhari fi sahihihi li afradi lam yutabi'hum ahad. Berapa banyak Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadis dalam kitab sahihnya daripada mereka yang tidak diikuti oleh sesiapa pun. Wa ka'annahu rahimahullah la yakhlu min raihati nasb wa nufuri an ahli baitil kiram kama yadullu alaihi tajnibuhu riwayah an a'immatihim fi sahihihi
ma'a riwayatihi an a'daihim. Imam Bukhari seakan-akan tidak kosong dari bau nasibi dan kebencian terhadap Ahlul Bait yang mulia, sebagaimana yang ditunjukkan sikapnya menghindari diri dari menukilkan riwayat daripada para Imam Ahlul Bait di dalam kitab sahihnya, padahal riwayat Imam Bukhari mengambil daripada musuh-musuh Ahlul Bait. Jadi tidak hairanlah sekiranya tiada kisah ini dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kerana Hamzah berjaya membunuh kaum kerabat Muawiyah dalam peperangan, sedangkan Imam Al-Bukhari lebih cenderung membela musuh-musuh Ahlul Bait. Kesimpulannya, kisah Hindun binti Utbah mengunyah hati Hamzah adalah sahih menurut Ahlus Sunnah, walaupun golongan penyokong Bani Umayyah cuba sedaya upaya menutupnya, sehingga kita boleh dapati banyak catatan bahawa Muawiyah digelar sebagai anak si pemakan hati. Tindakan ngeri dan tidak bermoral Hind ini berasaskan kebencian yang menidih dalam urat nadinya kerana kematian keluarganya di tangan Hamzah dalam peperangan. Dendam terhadap Hamzah tidak terhenti di situ. Tatkala Muawiyah berkuasa, anak Hind ini bertindak membongkar perkuburan syuhada Uhud. Oleh itu, makam kerabat Nabi seperti Fatimah binti Muhammad Rasulullah disembunyikan dari pengetahuan orang awam kerana dibimbangi terjadi pembongkaran. Sejarah juga mencatatkan Bani Umayyah terlalu kejam, walaupun dengan jasad yang sudah tidak bermaya seperti yang mereka lakukan terhadap sahabat Nabi bernama Hujr bin Adi. Mayatnya digantung di atas api.